السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara pendengar bersama Hari Syarudin, khatifillah muslim muslimat dimiliki Allah sekalian, kita menuju kepada dua ayat yang penghabisan daripada surah Al-Muzammil, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sungguhnya ini satu peringatan, maka barang siapa yang mengkehendaki, hendaklah dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabbnya. Sungguhnya Rabbmu mengetahui bahawa engkau berdiri salat kurang daripada 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak akan dapat menentukan batas satu waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurniaan Allah SWT, dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa sahaja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah keampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Khatifillah, Allah berfirman di sini, sungguhnya ini merujuk kepada Al-Quran Al-Karim, ini merujuk kepada Islam. Ada satu peringatan. Jadi peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang mengkehendaki, maka dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan petunjuk. Ini pernah kita bincangkan, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan surah Al-Insan sebagai contoh, ma tasyaa'una illa yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, sabila ni kalau kita perhatikan dalam Quran banyak kali diulang. Kalau kod analisis statistiknya kita kira 196 kali berulang dalam bentuk tunggal, 10 kali pula berulang dalam bentuk jamak. Dari sudut lain ditemui bahawa kata itu seringkali diikat, dirangkaikan dengan Allah SWT, ataupun sesuatu, ataupun sekelompok manusia yang baik. Dan ada juga digunakan sabil ni merujuk kepada manusia yang derhaka. Jadi ada banyak jalan yang tersedia, tapi jalan yang diridai oleh Allah adalah jalan Islam, jalan hidayah. Seperti yang pernah kita kemukakan dahulu dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kisah bagaimana Islamnya seorang sahabat yang kemudian Nabi telah menukar namanya kepada Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, ahli kitab, kitabi, seorang yang alim dalam kitab Taurat, dan Nabi telah menyifatkannya sebagai ahli syurga. Akhirnya bila dia menceritakan pengalamannya itu, bagaimana Rasulullah SAW menobatkannya sebagai ahli syurga, datanglah kisah bahawa dia tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia dibawa memilih beberapa jalan, dia ambil jalan lurus, kemudian sampai di satu tiang, disuruh untuk panjat, dan akhirnya dia bergayut di situ. Itulah namanya Al-Urwatul Wuthqa,
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jalan adalah pilihan sesiapa sahaja. Dia yang pilih dengan kekuatan yang Allah SWT berikan, hidayah Allah SWT yang berikan. Jalan-jalan ini kalau betul diikuti, muaranya adalah as-sirat al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu. Jalan-jalan yang dipilih oleh manusia ni, jalan ketakwaan, pasti akan bawanya kepada as-sirat al-mustaqim. Itu sebab bila kita lihat perkataan sabil ini datang kepada as-sirat al-mustaqim, contohnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 hingga 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab Al-Quran yang jelas. Dengannya Allah menghantar orang yang mengikuti keridhaannya itu ke jalan kedamaian, mengeluarkan mereka daripada berbagai bentuk kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, lalu menunjukkan mereka ke jalan lurus. Tengok, man ittaba ridwanahu subulas salam. Subulas salam, jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan keselamatan. Apakah dia tuan-tuan? Jaga ibadah fardu, beriltizam dengan ibadah sunat, bersedekah, rajin qiyamul lail, menghormati ibu bapa, menyayanginya, membantu fakir miskin, zakat tidak dilupakan, ibadah-ibadah sunat dilakukan dengan istiqamah. Ini tuan-tuan, inilah subul salam. Jadi ayat ni kalau kita lihat, difahami sebagai satu ajakan kepada manusia untuk milih jalan yang dikehendaki, termasuklah milih banyak jalan ke atau satu jalan, tapi jalan-jalan tersebut kalau diikuti dengan betul, dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, dengan mujahadah, maka pasti akan bawanya kepada siratul mustaqim. Tapi apa pun jalan yang dilalui oleh manusia, dia pasti bertemu dengan Allah ke akhirat kelak. Dia seorang yang mukmin ke, dia seorang yang fasik ke, asin ke, dia akan bertemu dengan Allah. Cuma pertemuannya dengan Allah besok dalam suasana yang baik ataupun buruk lah. Kerana itu kita pernah huraikan dalam surah Insyiqaq dalam tafsir juz amma yang lalu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja dengan sesungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Setiap perjalanan pastinya memerlukan jalan, sama ada jalan tersebut jalan positif ataupun jalan negatif. Jadi setiap langkah yang lalui akan mendekatkan diri kita kepada tujuan tersebut. Tapi tuan-tuan, Allah SWT dalam perkara ini menjelaskan bahawa tujuan akhir itu bukan dalam erti kata batasan geografi yang kita faham hari ini. Kalau batasan geografi yang kita cerita, anda nak pergi ke Johor Bahru, tiba-tiba anda milih jalan untuk ke kota baru, baru juga, tapi satu Johor Bahru, satu kota baru, maka anda takkan sampai, saudara takkan sampai pada Johor Bahru, JB, sampai ke KB pula, kerana jalannya berlainan. Kerana kita kat dunia ni dibataskan dengan sempadan geografi. Tapi perjalanan kepada Allah ni tuan-tuan tidak seperti itu. Sebab kita telah lihat dalam surah Al-Ma'idah ni tadi, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Perjalanan menuju Allah ni tidak seperti itu tuan-tuan. Di mana pun anda tiba, ke mana pun perjalanan anda, apa pun kualitinya, pasti akhirnya anda menemui Allah SWT. Dia maha mutlak, mencakupi segala-galanya, meliputi segalanya, ilmunya. Di mana pun anda berhenti, pasti anda akan menemui Allah SWT. Awak akan bercakap dengan Allah di akhirat kelak, laisa bainaka wa bainahu turjuman. Kamu akan bercakap dengan Allah tanpa ada seorang pun pengantara di antara kamu dengannya. Kerana Allah ni maha mutlak, tanpa batas. Macam kita nak faham dari sudut geografinya, laisa kamitslihi syai'. Allah SWT bukan seperti geografi, bukan seperti makhluk, bukan seperti tempat yang kita fahami. Jadi ayat ni memberikan pilihan kepada manusia untuk pilih jalan yang dikehendaki ataupun jalan-jalan sesat yang banyak berada di kelilingnya, di hadapannya. Jalan-jalan penuh kedamaian ni tuan-tuan, dan jalan-jalan yang menyesatkan itu akan menyebabkan orang yang melalui ini akan meluncur jauh. Siratul mustaqim adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik, kata ahli matematik. Ni ahli hisab mengatakan bahawa siratul mustaqim, jalan lurus, adalah jarak yang paling dekat antara dua titik. Tapi kalau kita sudah tersasar, payah nak kembali kepada titik yang sepatutnya itu tuan-tuan. Tetap juga bertemu dengan Allah, tapi kita sudah memilih jalan yang sesat.
Itulah sebabnya surah Taha yang lalu kita telah bincangkan ya Allah, wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Sesiapa yang ditimpa kemarahanku, maka dia telah pun tersasar. Faqad hawa, tersasar. Jadi menempuh jalan-jalan kedamaian akan menyebabkan seseorang ini dibuka baginya pintu-pintu langit, pintu-pintu yang tidak akan dibuka, bahkan tak akan dibenarkan orang yang bergelumang dengan dosa untuk pergi ke situ. Dulu dalam surah Al-A'raf kita pernah bincangkan tuan-tuan, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Sungguhnya orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri, pasti tidak akan dibukakan untuk mereka ni pintu-pintu langit. Jadi Allah SWT mengingatkan kita tuan-tuan dalam ayat 19 ini, mengajak kita untuk pilih jalan yang membawa kita kepada kedamaian abadi, ketinggian, kemuliaan, kedudukan yang mulia di sisi. Jadi siapa yang ingin mengikuti jalan tersebut, silalah. Siapa yang enggan, maka disifatkan hadis Nabi SAW, illa man aba. Setiap kamu masuk syurga, melainkan yang degil, melainkan yang enggan. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, siapa pula yang degil wahai Nabi? Siapa yang taat pada aku, dia adalah orang yang masuk syurga, dan sesiapa yang engkar padaku, maka mereka itulah orang yang derhaka. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dialah yang akan menanggung risikonya sendiri. Kemudian ayat yang terakhir daripada surah ini, maksudnya, sungguhnya Allah SWT mengetahui bahawa engkau bangkit kurang daripada 2/3 malam, 1/2 malam, 1/3-nya dengan sekelompok daripada bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali tidak dapat menghitungnya, maka dia kembali kepada kamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan orang berjalan yang mencari sebahagian kurnia Allah, dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan kebaikan apa sahaja yang kamu lakukan untuk diri kamu, nescaya kamu akan menemuinya di sisi Allah SWT. Dialah yang paling baik, paling besar pahalanya. Mohonlah keampunan Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni tuan-tuan membimbing kita untuk mencari jalan Allah SWT, mengikuti jalan Allah, petunjuk ini. Ini boleh jadi menjadikan sementara sebahagian orang memberatkan dirinya untuk beribadah, atau bahkan memberatkan orang lain. Jadi Allah SWT mengisyaratkan dalam ayat ini bahawa hendaklah seorang itu bersikap moderate, bersederhana, agar tidak memikul beban yang berat. Demikianlah kalau kita perhatikan tuan-tuan, penjelasan saya singkat oleh Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar. Jadi ayat ni mengajar dalam melakukan apa saja bersederhana, jangan melampau-lampau. Jadi ia memberi satu berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bahawa Qiyamul Lail adalah satu benda yang diringankan, bukanlah satu perkara yang wajib, tetapi merupakan satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan dia memberi keringanan kepada umat Islam pada masa itu. Jadi jalan yang dianjurkan untuk dipilih yang menggambarkan kewajipan tulus kepada Allah, namun tidaklah memberatkan diri dalam beribadah itu. Jadi Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW dan sekelompok para sahabat yang telah mengikuti saranan perintah daripada Allah SWT daripada awal lagi, iaitu tuntutan untuk Qiyamul Lail ini. Walaupun mereka bangkit, ada yang bangkit sempurna, ada yang separuh, ada yang kurang sedikit, ada yang pada malam-malam tertentu. Jadi Allah SWT memberikan kepada mereka keringanan ini. Tidaklah ia merupakan satu perkara yang wajib lagi. Jadi Salatul Lail, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan, bahkan kalaulah seseorang itu semayang 2 rakaat pun selepas separuh malam dan melakukan witir kemudiannya, tadukhalani fi hukmi hadhil amr imtithalihi, dah pun memasuki hukum Qiyamul Lail. Seperti kata Ibn Atiyah Al-Andalusi, kata Al-Hasan dan juga Ibn Sirin pula, Qiyamul Lail ini asalnya fard, tapi kemudian diringankan, dan ringankan walaupun kadarnya itu yang kamu lakukan hanyalah seperti menyempurnakan mengambil susu seekor kambing, memerah susu seekor kambing, walau kadar halbi syatin, walaupun dengan kadar mengambil susu seekor kambing. Mana pendek tuan-tuan nak cerita waktunya. Tapi Al-Hasan berpandangan dalam pendapatnya lain dikemukakan para ulama tafsir, sebaik-baik Qiyamul Lail ini hendaklah baca 100 ayat. Maka di akhirat kelak Quran itu
tidak akan berhujah dengan kamu, sebaliknya dia akan mempertahankan kamu. Dan ini juga pandangan yang dianggap baik oleh sebahagian para ulama. Jadi nampaknya ada bagai-bagai pentafsiran tentang qiyamul lail, keringanan selepas ianya difardukan. InsyaAllah lebih lanjut kita akan huraikan pada kuliah akan datang. Marilah sama-sama kita mulakan qiyamul lail, walaupun seperti disifatkan di sini dengan kadar memerah susu kambing. Barangkali dalam 10 minit, 20 minit, 15 minit sebelum subuh sudah memadai mengikut pandangan daripada Al-Hasan dan juga Ibn Sirin. Moga Allah mengurniakan kita kelebihan yang diberikan kepada orang iman yang salih, yang dipuji olehnya di ujung ayat ini. InsyaAllah lanjutannya akan kita huraikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.